Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersua lagi dalam kelas pendidikan kesihatan tingkatan 5 dengan topik baru iaitu kekeluargaan, insya-Allah. Cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks kamu dan buku nota kamu. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 142 sehingga muka surat 146. Apa yang cikgu nak paparkan di sini semuanya adalah berpandukan daripada buku teks. Okey, insya-Allah mari kita tengok standard pembelajaran yang ingin dicapai dalam topik ini. Okey, yang pertama menjelaskan kepentingan komunikasi dan masa berkualiti bersama-sama keluarga. Yang kedua menjana idea cara mengatasi ketegangan perhubungan dalam keluarga. Okey. Okey, mari kita tengok apa itu komunikasi berkesan. Okey, komunikasi berkesan asas kepada kecemerlangan dalam kehidupan berkeluarga. Ada dua jenis bentuk komunikasi iaitu verbal dan bukan verbal. Okey, komunikasi verbal didefinisikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan mesej kepada penerima. Manakala bukan verbal pula ialah seperti ekspresi wajah menggunakan anggota badan ataupun kita panggil bahasa badan, body language. Okey, sama ada mata, tangan, senyuman, bersalaman yang merupakan salah satu cara berinteraksi. Okey, komunikasi ibu bapa dan anak terhadap isu-isu kesihatan seperti pengambilan rokok dan penyalahgunaan dadah perlu dibuat sebelum mencapai usia remaja supaya langkah pencegahan dapat diambil. Okey, itu komunikasi. Okey, komunikasi keluarga yang cemerlang mempunyai kriteria tersendiri yang boleh dijadikan kayu ukur dalam usaha memperkasakan institusi kekeluargaan. Okey, penting tak komunikasi ni? Penting, bukan saja dalam keluarga, dalam apa jua keadaan pun komunikasi itu penting walaupun dalam perhubungan persahabatan sekalipun. Okey, mari kita tengok apa itu kepentingan komunikasi dan masa berkualiti bersama keluarga. Okey, pentingnya komunikasi untuk mewujudkan kefahaman dan sikap toleransi dalam keluarga. Selain itu, dapat dilihat apabila dijadikan penanda aras bagi seluruh interaksi antara manusia sama ada berbentuk individu, keluarga dan masyarakat. Okey, komunikasi berfungsi sebagai satu medium perhubungan dalam keakraban hubungan keluarga seperti adik-beradik, ibu bapa, saudara mara, kakak, abang dan lain-lain. Antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama seperti berikut. Okey, yang pertama. Okey, rekreasi. Okey, buat aktiviti rekreasi riadah bersama bukannya dapat menyihatkan tubuh badan dan melepaskan tekanan kerja tapi juga dapat merapatkan ikatan kekeluargaan. Berkumpul dalam suasana yang mesra akan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Okey, yang kedua, mewujudkan masa berkualiti. Yang ketiga, menjalin ikatan kekeluargaan. Okey, buat aktiviti yang sering dilakukan bersama seperti gotong royong, bersihkan rumah, halaman rumah, aktiviti berkelah macam family day, buat hari keluarga. Okey, komunikasi yang dibina dalam aktiviti ini dapat menjadi ikatan kekeluargaan. Okey, pentingnya komunikasi dan kualiti berkeluarga. Apa tujuan dan kepentingan komunikasi ni? Okey, yang pertama mendidik ke arah kebaikan. Okey, beri nasihat, teguran yang berguna, menunjuk ajar tentang kekurangan dalam diri seseorang individu. Kemudian merapatkan jurang antara generasi, menjadi keluarga yang boleh berkongsi berita gembira dan sedih, memberi teguran yang membina kepada anak-anak. Okey, kemudian membetulkan kesilapan. Okey, membetulkan kesilapan ahli keluarga, memberi sokongan moral kepada ahli keluarga yang menghadapi situasi yang kurang baik. Ini tujuan pentingnya komunikasi dan kualiti keluarga. Okey. Namun demikian, ada juga isu-isu kehidupan berkeluarga ni yang kadang-kadang boleh menyebabkan berlakunya ketegangan dalam sesebuah keluarga tu. Okey, antara isu yang dikemukakan dalam buku teks, okey, yang pertama keganasan rumah tangga, yang kedua kepincangan keluarga. Cikgu harap kamu boleh baca sendirilah yang ni, kamu boleh tengoklah. Yang ketiga, ibu bapa tunggal. Bukan ibu tunggal saja, bapa tunggal pun ada.
Yang keempat, perceraian. Yang kelima, perkahwinan kontrak. Jarang dengar lah ni, kahwin kontrak ni. Okey, maksud dia menetapkan tempoh waktu dalam sesuatu perkahwinan. Adakah orang nak kahwin ikat kontrak? Kahwin setahun 2 tahun je. Pelik bunyi tak? Okey, kalau dekat luar negara mungkin ada lah. Kalau hampa tengok cerita-cerita apa? Korea kan. Tak tahulah, lain daripada Korea, negara barat mungkin ada lah. Cikgu rasa dalam budaya masyarakat kita di Malaysia ni, tak pastilah, cikgu tak pernah dengar je lah. Ataupun cikgu memang tak dengar. Okey, ini antara isu kehidupan berkeluarga. 5 lah yang dia bagi kat sini. Ini salah satu isu lah yang menyebabkan berlakunya ketegangan ataupun yang menyebabkan berlakunya kekusutan dalam kehidupan berkeluarga ni. Tapi ada juga cara nak mengatasi ketegangan dalam hubungan dalam berkeluarga ni. Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama, cara nak mengatasi, meningkatkan kemahiran komunikasi dalam keluarga, meluangkan masa untuk berbual bersama seisi keluarga supaya ikatan kekeluargaan menjadi erat. Okey, menerangkan masalah yang dihadapi kepada ibu bapa dan berbincang dengan mereka untuk menyelesaikannya. Kena ada masa untuk bercakap bersama dengan ahli keluarga. Jangan asyik duk fikir hal kerja, hal belajar, hal kawan-kawan sahaja. Okey, yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Ibu bapa berusaha untuk meningkatkan sumber keuangan supaya mempunyai wang yang cukup untuk perbelanjaan. Okey, menasihati ahli keluarga supaya berjimat cermat dalam belanja supaya ada tabungan yang diperlukan ketika kecemasan. Okey, musim-musim pandemik ni jangan duk boros sangat. Jangan duk terpesona dengan tawaran-tawaran yang kadang-kadang memang tak masuk akal pun. Okey, yang ketiga, menjadi keluarga yang penyayang. Setiap ahli keluarga hendaklah mengamalkan sikap saling mengambil berat dan bertoleransi untuk melahirkan keluarga yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Ahli keluarga juga harus melaksanakan hak serta tanggungjawab mereka dan mempelajari ilmu kekeluargaan supaya keluarga akan bahagia. Apapun, kena cari ilmu. Okey, jangan duk rasa dah banyak ilmu, tak payah cari. Jangan. Ilmu tu ada di mana-mana, kena cari. Okey, sebab situasi semasa, keadaan semasa sentiasa berubah dan kita kena ilmu. Ilmu kita kena ada. Macam teknologi lah, tak belajar, tak ikut, memang akan ketinggalan kita sekarang ni. Okey, yang keempat, mengutamakan pendidikan. Okey, tadi sebut lah tu. Menyediakan peluang untuk anak melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, memberi pendidikan agama dan moral kepada anak-anak supaya berada di landasan yang betul. Okey, kena utamakan pendidikan. Apa-apa perubahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, apa yang perlu ada adalah ilmu. Ilmu ni salah satu modal perubahan dalam kehidupan sebenarnya. Okey. Itu cara mengatasi ketegangan. Okey, dalam buku teks juga dia ada bagi aktiviti yang boleh menjadikan keluarga yang bahagia dan harmoni. Okey, mari kita tengok, ada 3. Okey, ini antara contoh yang diberikan dalam buku teks, iaitu yang pertama, aktiviti riadah, meluangkan masa bercuti, berkelah atau mancing bersama agar dapat mewujudkan kemesraan antara ibu bapa dan anak. Riadah bersama dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam sesebuah keluarga. Kemudian yang kedua, bersukan. Sekarang ni banyaklah kayuh basikal bersama-sama dengan keluarga kan. Naik basikal lah, berjoging lah, apa lagi, bata-bata ke. Boleh lah nak workout kat rumah sekali kan. Okey. Dan yang ketiga, aktiviti keagamaan. Ya, menghadiri aktiviti keagamaan secara berkala dapat membantu mengurangkan tekanan emosi dan depresi serta menjadikan seseorang itu tenang dan bahagia. Kalau kamu masih ingat tahun lepas, apabila kita dilanda COVID-19, habis yang Islam ni bulan puasa sebulan tarawih di rumah. Itu salah satu cara lah, aktiviti keagamaan. Okey. Selain daripada tu, solat berjemaah, makan berjemaah, itu pun semua yang boleh mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Okey. Itu saja yang cikgu nak sampaikan kepada kamu. Semuanya adalah berpandukan buku teks. InsyaAllah, sebarang pertanyaan, persoalan abang kakak boleh tanya cikgu dalam grup kita nanti. Dan cikgu rasa benda ni semuanya kita dah pernah membincangkannya masa tingkatan 3-4 dulu. Ada dia sentuh sikit-sikit. Kita 3, tingkatan 4 dulu ada sentuh. Okey, apa-apa persoalan kamu tanya dalam grup nanti, insyaAllah. Jangan lupa abang kakak
pastikan kamu siapkan tugasan yang cikgu berikan untuk topik ni. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.